Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 Jun bersama saya Zazrina Zainuddin. Berita utama. Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia PDRM masih melakukan siasatan berhubung dakwaan Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali ditahan polis 28 Mei lalu. Sehingga hari ini seramai 11 saksi telah dipanggil dan dirakam percakapan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Abdul Jalil Hassan dalam kenyataannya berkata, siasatan masih dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 JSJ Bukit Aman. Beliau berkata pihaknya masih mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab memuat naik hantaran bertajuk Tular WhatsApp Khairuddin ditahan di Perasing Terengganu yang dimuat naik pada 28 Mei 2021, 4.50 petang. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali pada 29 Mei lalu menafikan kononnya beliau ditahan di sekatan jalan raya di Perasing, termasuk gosip berkaitan hubungannya dengan seorang selebriti wanita. Juruteru Datuk Seri Abdul Jalil turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan khabar angin yang tidak berasas tanpa maklumat yang sahih berhubung siasatan kes tersebut. Beliau turut mengingatkan sebarang bentuk penyebaran berita palsu menggunakan platform media sosial merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pemuda UMNO Sabah mendesak sidang DUN diadakan dengan kadar segera bagi membahaskan kadar vaksinasi di negeri itu yang paling rendah di Malaysia. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda UMNO Sabah Insinyur Abdul Aziz Julkarnain berkata, sehingga 20 Jun lalu, peratusan jumlah vaksinasi di negeri itu hanya 11.72% berbanding keseluruhan penduduk di Sabah. Jelas beliau, Pemuda UMNO Sabah kesal dengan kegagalan kerajaan persekutuan dalam menangani COVID-19, terutamanya program imunisasi yang perlahan di negeri tersebut. Selain itu, mereka juga berpendapat cara pengurusan ekonomi ketika pandemik juga mula merisaukan rakyat. Justeru katanya, Pemuda UMNO Sabah bersolidariti dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang mendesak agar kerajaan segera memanggil sidang parlimen dalam tempoh 14 hari. Ini bagi mentaati dan menghormati titah pandangan dan pendirian yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Pemerintah agar sidang parlimen diadakan secepat mungkin untuk membahaskan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dalam menangani COVID-19. Insinyur Abdul Aziz berkata, desakan ini wajar supaya prinsip semak dan imbang di peringkat kerajaan persekutuan mahupun negeri dapat dilakukan agar usaha memastikan tuntutan rakyat dapat dipenuhi di kala waktu sukar dan mencabar ini. Berita seterusnya. Rakyat di negara ini yang telah menerima dos lengkap vaksin COVID-19 wajar diberikan kelonggaran untuk melakukan aktiviti sosial seperti menyertai mesyuarat, solat berjemaah dan melakukan aktiviti rentas daerah atau negeri. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan yang mencadangkan perkara itu berkata, bagaimanapun mereka haruslah mengikut syarat prosedur operasi standard SOP seperti memakai pelitup muka serta memastikan penjarakan fizikal. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata kelonggaran itu juga membenarkan penerima dos lengkap untuk menghadiri sidang parlimen dan sidang Dewan Undangan Negeri. Tambahnya, parlimen boleh bersidang tahun lalu walaupun tiada wakil rakyat yang divaksin. Namun pada tahun ini, kesemua ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri telah menerima suntikan vaksin masing-masing, tetapi parlimen belum lagi bersidang. Untuk rekod, setakat 21 Jun, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan seramai 6,51,198 orang telah lengkap menerima 2 dos vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Seorang eksekutif wanita sebuah pasaraya terkemuka direman 7 hari hingga 28 Jun ini kerana didakwa meminta dan menerima wang rasuah secara bulanan daripada 2 syarikat pembersihan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 2018 hingga 2021. Suspek didakwa telah menerima sehingga RM40,000 sebagai balasan memastikan syarikat terbabit mendapat kontrak pembersihan di beberapa bangunan pasaraya tersebut yang terletak di beberapa negeri. Ia termasuklah di beberapa bangunan pasaraya itu yang terletak di sekitar Melaka, Johor dan Selangor. Menurut sumber, suspek wanita berusia 43 tahun itu ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor kira-kira jam 3.30 petang semalam selepas hadir memberikan keterangan.
Sementara itu, Pengarah SPRM Selangor, Datuk Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.